Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus berita malam. Kerajaan Sarawak menyasarkan sebanyak RM280 bilion pendapatan keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 menerusi Pelan Strategik Pasca COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongopeng berkata, bagi merealisasikan sasaran tersebut, ia memerlukan kerjasama kukuh di antara Kerajaan Sarawak melalui Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS menerusi teknologi digital. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak bersama-sama PANS harus bekerjasama untuk mencari sektor-sektor yang boleh menyumbang ke arah pendapatan negara bagi mencapai matlamat tersebut. In other words, because of the environment you are in, the advantages that we have in terms of kita pun strength, I think we can achieve 280. But you have to work hard lah. You have to work hard with new initiative, new ideas. Sebab saya ngata, what is important is for all of us, especially kita yang decision makers as well as decision implementers, we must know what we are doing. Sebabnya ada PCDS. PCDS actually is convergence of ideas toward a set target. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian High Performance Team HPT di Royal Perak Golf Club pada Khamis. Premier Sarawak menambah kerajaan kini juga menuju ke arah pembangunan infrastruktur menjelang 2030 dengan menyediakan kemudahan yang kondusif kepada sektor lain seperti sektor pertanian dan pelancongan. Now the surplus that we have, we spend, we invest in our infrastructure. Jadi RM2 ya, kita invest. Infrastructure means the accessibility to our economy. Kalau ia datang, meaning they will give additional revenue to the state between now and 2030. So that is the way how we manage our economy. And digitalization, kita terpaksa lah guna the latest tool of management. Menerusi sumber pendapatan negeri, ia memberikan implikasi terhadap ekonomi dan sekaligus pendapatan isi rumah rakyat Sarawak, tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali, Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak serta Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menyaksikan majlis menandatangani dua memorandum persefahaman MOU di antara Sunway Group Property Development bersama Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA dan Yayasan Sarawak. Menurut kenyataan dari Sunway, kerjasama ini bukan sahaja mengukuhkan komitmen pihaknya terhadap pembangunan hartanah moden dan inovatif di Sarawak, tetapi juga merangka projek transformatif secara berperingkat yang akan membentuk semula landscape rantau ini. MOU pertama ditandatangani di antara Sunway dan Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sarawak berhubung transformasi 119 ekar prime land di Kuching untuk dijadikan sebagai state-of-the-art digital medical village development untuk mengkaji cadangan pelan induk perbandaran moden bersepadu pintar, kajian keboleh-laksanaan dan inovasi reka bentuk. Sunway dan Yayasan Sarawak juga akan bersama-sama meneroka model perniagaan Build Operate On atau Build Operate Transfer yang terkenal dengan Sunway. Manakala MOU yang kedua ditandatangani di antara Sunway dan LCDA berkenaan dengan pembangunan semula pembaharuan bandar kawasan seluas 497 ekar di kawasan Bukit Asik. Melalui kolaborasi ini, Sunway mengambil inisiatif pembaharuan bandar yang diinspirasikan daripada transformasi yang memenangi anugerah iaitu Sunway City Kuala Lumpur. Sebagai kolaborator eksklusif untuk projek ini, Sunway akan bekerjasama dengan LCDA untuk menghidupkan visi ini dengan meneroka pelan induk bandar moden bersepadu, reka bentuk dan keboleh-laksanaannya. Laporan seterusnya, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Infrastruktur Datuk Insinyur Aidil Lariwu telah melakukan lawatan kerja ke Jambatan Nangang Musah Katibas Song pada Rabu.
Tujuan lawatan kerja tersebut adalah untuk memantau tapak projek pembinaan jalan lencongan dan jambatan mudah alih pasang siap atau Bailey Bridge sepanjang 80 meter menyeberangi Sungai Musa yang menelan belanja sebanyak 4.8 juta ringgit susulan kerosakan jambatan Nanga Musa. Ketika ditemu ramah, beliau berharap supaya kedua-dua projek ini dapat disiapkan dengan secepat mungkin untuk menghubungkan kembali lebih 60 buah rumah panjang, sekolah dan klinik yang berada di hulu yang menggunakan jalan tersebut. Mengulas lanjut mengenai punca kerosakan jambatan dan langkah seterusnya, beliau berkata perkara tersebut sedang dalam siasatan pihak berwajib. Pihak JKR katanya juga menyediakan 2 buah van dan sebuah perahu panjang bagi kegunaan penduduk yang terputus hubungan melintasi Sungai Musa untuk ke sekolah, bekerja dan ke Pekansong. Dalam perkembangan lain, seramai 135 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK telah menerima sijil pelantikan bagi Dewan Undangan Negeri Dun Macan di Dewan Pejabat Daerah Kanwit pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan, Alan Siden Gramong dalam ucapannya berkata, setiap KMKK yang dilantik perlulah menggalas tanggungjawab dengan penuh amanah dan celik IT kerana urusan pentadbiran kini sentiasa menggunakan telefon pintar. Katanya KMKK memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan pentadbiran JKKK berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu, Pegawai Daerah Kanwit Jacqueline August memberitahu penyampaian sijil tersebut diadakan adalah bagi menyempurnakan pelantikan ketua masyarakat yang baharu bagi kawasan Dun Macan. Menurut beliau, KMKK adalah penghubung untuk memastikan semua agenda pembangunan serta bantuan yang disediakan Kerajaan Sarawak dapat disalurkan dan sampai terus kepada rakyat. Notika pelantikan telah disampaikan oleh Alan Siden serta disaksikan oleh Jacqueline August. Selanjutnya, Adun Darul Safi'i Ahmad telah menyempurnakan majlis perasmian program Berambil Jeulo 3C, Ceria, Cergas dan Cerdas PPKI Peringkat Bahagian Muka 2023 di SK Hijrah Badung Darul pada Selasa. Dalam ucapannya, Safi'i menyarankan agar program itu dijadikan acara tahunan. Beliau juga mengumumkan peruntukan RM10,000 sebagai tanda sokongan untuk mencungkil dan mengasah bakat serta potensi golongan anak-anak istimewa melalui program ini. Pada majlis yang sama, Safi'i turut menyaksikan serahan dokumen kontrak projek transformasi luar bandar RTP Bina Baru Dewan SK Hijrah Badung bernilai RM450,000. Projek yang akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan ini akan memberi manfaat kepada warga sekolah untuk menjalankan pelbagai aktiviti dan program. Manakala di Sibu, program Rasa-Rasa Aquaculture dan jualan hasil aquaculture anjuran Jabatan Perikanan Laut Sarawak merupakan platform penting dalam memperkasakan industri aquaculture bagi memenuhi keperluan sumber protein rakyat Malaysia. Ketua Daerah Perikanan Daerah Sibu, Isran Abdul Rasid berkata, program ini bertujuan mempromosi dan menggalakkan orang ramai dalam mengambil ikan aquaculture sebagai hidangan harian. Jelasnya, melalui program dan promosi seperti hari ini, kita berharap dapat meningkatkan lagi pengeluaran ikan aquaculture sekaligus membantu menjaga pendapatan penternak aquaculture Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Rasa-Rasa Aquaculture dan jualan hasil aquaculture di Wisma Persekutuan Blok 1 dan 2 pada Rabu. Dedahnya, Jabatan Perikanan Malaysia mensasarkan pengeluaran pendaratan hasil daripada aktiviti aquaculture sebanyak 530,000 tan metrik, sementara Jabatan Perikanan Malaysia Sarawak 22,000 tan metrik dan Jabatan Perikanan Laut Sarawak 8,000 tan metrik. Katanya, aktiviti penjualan produk aquaculture itu memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk aquaculture dengan harga yang berpatutan dan berkualiti kerana hasil yang dijual adalah terbaik daripada ladang bimbingan Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal kasussarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Perasmian High Performance Team HPT di Royal Perak Golf Club pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.